الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita dapat sambung pada petang ini kuliah kita seperti biasa, siri yang ke-39. Alhamdulillah, petang ni kita akan belajar tentang tajuk sujud tilawah dan sujud syukur. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, muka surat 221. Faslun fi sujudit tilawati wasyukri. Fasal sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah boleh buat dalam semayang dan di luar semayang. Sementara sujud syukur pula hanya boleh buat luar semayang. Dalam semayang tak boleh. Sujud sahwi buat dalam semayang saja, luar semayang tak boleh. Jadi sujud sahwi dalam semayang, sujud syukur luar semayang, sujud tilawah dalam semayang dan boleh buat juga luar semayang dengan syarat-syarat dia lah. Qala al-musannif rahimahullah, sujudit tilawah sunnatun lil qari wal mustami' was sami'. Sujud tilawah sunat. Kita ambil hukum dulu. Hukum sujud tilawah ni sunat. Sunat ni bagi siapa? Bagi makmum. Minta maaf. Sunat bagi imam dan bagi orang yang semayang seorang diri, tak berjemaah. Jadi dalam semayang tu dia nak buat sujud sejadah boleh, dia tak mau buat pun tak apa. Bagi imam dan semayang seorang diri. Adapun bagi makmum, makmum wajib menurut imam. Kalau imam sujud sejadah, makmum sujud sejadah. Kalau imam tak sujud sejadah, makmum tak boleh sujud sejadah. Makmum dia wajib mutaba'ah, mengikut. Ikut betul-betul. Imam baca surah sajadah, imam sujud, makmum wajib sujud. Tak sujud batal. Imam baca surah sajadah pagi Jumaat, imam tak sujud. Dia baca tapi dia tak sujud. Dia rokok. Makmum tak boleh sujud. Sujud batal. Menyalahi imam, mukhalafah dia panggil. Mukhalafatul imam, menyalahi imam. Imam buat sujud sejadah, makmum tak sujud, makmum batal. Imam tak sujud sejadah, makmum pergi sujud, pun batal. Apa yang makmum kena buat ialah ikut imam. Kalau imam sujud sejadah, makmum sujud sejadah. Kalau imam rokok, makmum rokok. Gitu. Tapi kadang-kadang cerita masalah sikit. Masalah semayang berjemaah. Kadang-kadang makmum ni bukan tak mau sujud. Dia tertidur. Berdiri pun mengantuk, tertidur. Imam sujud, dia tidur. Kemudian bila dia tersedak, dia buka mata. Dia tengok-tengok imam dah panggung kepala dah. Imam dah angkat kepala dari sujud sejadah, nak berdiri dah. Dari sujud sejadah ni tak sunat duduk istirahat, berdiri terus ya.
Imam angkat kepala je, makmum ni baru tersedak nak turun, imam dah bangun berdiri. Rafa'a ra'sahu minas sujud. Imam dah mengangkat kepalanya daripada sujud. Maka makmum macam ni, dia tak wajib sujud lah pasal dia nak sujud tapi imam dah bangun. Ataupun imam laju sangat. Imam sujud sejadah tu, makmum baru gaya nak turun, imam dah berdiri dah. Allah. Makmum baru gaya nak turun sujud, imam dah berdiri dah. Maka makmum macam ni dia tak boleh sujud. Bila dia tengok imam rafa'a ra'sahu, imam angkat kepala, makmum pun kena angkat kepala. Imam makin berdiri, makmum pun berdiri. Maka nasihat kepada imam-imam, sujudlah sejadah tu lama-lama sikit. Kerana sujud sejadah ni wajib bagi makmum. Tunggulah makmum dalam sujud, mereka pun nak sujud, wajib. Kadang-kadang makmum baru turun, bukan makmum berlengah. Makmum baru turun, imam dah berdiri. Wajib makmum terus berdiri. Tak boleh dah. Luput dah, tak boleh sujud sejadah dah. So, kita sujud sejadah ni bersama imam. Bila kita turun, imam angkat kepala, kita tak boleh sujud, kita kena berdiri. Kalau imam laju, banyak makmum yang tak tahu macam ni, nanti makmum jadi batal pula. Makmum bila dia turun, tiba-tiba imam berdiri, makmum kena berdiri dalam bab sujud sejadah. Kalau makmum sengaja imam sujud sejadah, makmum tak mau sujud sejadah, adalah hati dia tak mau sujud, hak yang tu makmum macam tu batal. Kecuali kalau dia niat mufaraqah, baru tak batal. Baik, sujud tilawah sunat. Sunat dalam mazhab kita. Mazhab kita sujud sejadah ni sunat. Bila kita baca ayat-ayat yang ada tanda sujud sejadah, kita sunat buat sujud sejadah. Bagi pembaca, bagi orang yang dengar dan orang yang terdengar. Mazhab kita kata sunat. Mazhab Imam Malik kata sunat. Mazhab Hambali pun kata sunat. 3 mazhab. Tetapi mazhab Hanafi kata wajib. Sujudu tilawah wajibatun. Sujud sejadah tu hukum dia wajib dalam mazhab Hanafi. Bila kita baca Quran, di Quran kita baca doa sembahyang sampai dekat tanda sujud, kalau tak sujud berdosa dalam mazhab Hanafi. Dalam sembahyang imam baca surah yang ada sajdah, dalam Quran ada 14 tempat, tiba-tiba imam tak sujud, berdosa tu imam tu. Sembahyang sah tapi berdosa dalam mazhab Hanafi. Mazhab kita sunat. Kalau sujud, alhamdulillah. Tak sujud pun tak apa. Itu hukum dia lah. Sujud tilawah sunat bagi jumhur ulama'. Tetapi dalam mazhab Hanafi, wajibun, wajib. Apa dalil kata sunat? Di sini ada satu dalil. Sebahagian kitab lain dia buat main 2 dalil. Ini dalil yang pertama, sekali kita sebut satu dalil lagi. Kita baca yang ni dulu. Daripada Rabi'ah bin Abdullah bin Al-Hudair At-Tamimi berkata, Umar bin Al-Khattab, qara'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yawmal jumu'ah 'ala al-mimbar bi suratin Nahl. Kata Rabi'ah bin Abdullah At-Tamimi, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca surah An-Nahl, surah Lebah, pada hari Jumaat. Sayyidina Umar baca tu, baca hari Jumaat. Kat mana dia baca? Di atas mimbar. Khutbah, Sayyidina Umar petik satu ayat daripada surah An-Nahl. Surah yang ayat yang dia petik tu, ayat tu ada sajdah. Sajdah kan dia ada garis dalam Quran kan, lepas tu dia ada tanda macam kubah masjid tu. Di Sayyidina Umar berkhutbah, khutbah Jumaat, berpidato, bukan baca, berpidato. Dan sebagai dalil, dia memetik satu ayat daripada surah An-Nahl. Ayat hak dia petik tu kena ayat sajdah, ayat tilawah. Sehingga sampai ke ayat yang disunatkan sujud tilawah dalam khutbah tu. Oh, sujud sejadah dan khutbah pun boleh? Boleh. Tengah-tengah khutbah, kita petik ayat yang ada sajdah, sunat bagi khatib sujud, dan sunat bagi audien yang dengar khutbah. Pendengar-pendengar khutbah pun sujud. Sunat, bukan wajib. Siapa nak sujud, sujud. Tak mau sujud, tak apa. Tapi jangan sujud lama-lama lah. Sebab khutbah ni kalau sujud tu lama, nanti putih mualat. Sujud sat. Sujud sat tak apa. Takbir, Allahu Akbar, sujud. Lepas itu, duduk bagi salam, sambung balik khutbah. Tak apa. Boleh.
Sehingga sampai ke ayat yang disunatkan sujud tilawah, maka Umar turun dari mimbar. Sebab mimbar dulu tak ada ruang tu. Tak ada ruangan untuk sujud. Hanya anak tangga. 1, 2, 3. Anak tangga tu ada 3. No? Anak tangga ada 3. Nabi SAW khutbah dekat tangga kedua, duduk atas tangga ketiga. Dia ada 3 anak tangga. 1, 2, 3. Tak ada tempat atas itu kerusi apa pun tak ada. Khutbah tu hanya 3 anak tangga. Jadi tak ada ruang lah. Nabi berdiri pacak kaki di tangga kedua, duduk atas tangga ketiga. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar pula, dia hormat Nabi. Dia berdiri di anak tangga pertama. Dia duduk di anak tangga kedua. Dia duduk kat tempat kaki Nabi dulu. Nampak tak? Sayyidina Abu Bakar berdiri anak tangga pertama, khutbah. Sampai masa duduk antara dua khutbah, Sayyidina Abu Bakar akan duduk di, letak punggung di tangga kedua, iaitu kaki Nabi pada zaman Nabi. Mai Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar, dia berdiri di atas lantai. Dia hormat Sayyidina Abu Bakar, dia hormat Nabi. Kalau dia berdiri di tangga pertama tu Sayyidina Abu Bakar, tangga kedua kaki Nabi. Takkan nak berdiri atas sekali tangga ketiga. Kalau berdiri tangga ketiga, sekali nak duduk, takkan nak duduk bercangkung kan. Takkan nak duduk bertinggur. Jadi Sayyidina Umar dia berdiri atas lantai. Khutbah. Diselang dengan duduk antara dua khutbah, dia akan duduk di atas tangga pertama, iaitu di tempat kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Macam itulah. Jadi Sayyidina Umar pernah khutbah. Khutbah ni dia berdiri atas lantai lah. Belakang dia tangga, dia tak pijak. Dia jadikan tangga tu untuk duduk di tangga pertama, iaitu di kaki Sayyidina Abu Bakar dulu. Ini cerita sejarah tangga mimbar Rasulullah. Sebab Nabi kata antara rumahku dengan mimbarku raudhah, taman-taman syurga. Jadi ada pentingnya rumah Nabi sekarang menjadi pusara Nabi dan mimbar Nabi. Mimbar asal itu 3 anak tangga. Kemudian ditambah lagi zaman Sayyidina Osman. Selepas 9 tahun Sayyidina Osman memerintah, Sayyidina Osman tambah 9. 9 tahun dia memerintah, dia tambah 9 anak tangga. Dan dia angkat 3 anak tangga ni dia letak atas, 9 dia tambah kat bawah. Jadi 9, 10, 11, 12. Sekarang bilangan anak tangga mimbar Rasulullah ada 12. 9 tu dia letak bawah, 3 hak asal tu dia buat naik atas. Kemudian berlaku kebakaran apa semua. Itu sejarah dia lah. Kerana nak cerita tu panjang pula. Sejarah mimbar, tempat Nabi khutbah yang asalnya perdu pokok kurma menangis, kemudian dibuat mimbar apa semua. Sebahagian kisah-kisah tu kita sudah tahu, cuma nak tahu tafsir secara lengkap, yang tu kena mengaji bab sirah lah, bab sejarah. Saya tak mau sentuh yang tu. Sekejap dia lari. Boleh cerita tapi sekejap memakan masa. Okey, Sayyidina Umar dia khutbah Jumaat. Khutbah. Dia petik satu ayat surah An-Nahl. Ayat tu ayat sajdah. Maka dia buat sujud sejadah. Dia berhenti saat khutbah dia. Dia menghadap kiblat. Kau khutbah menghadap makmum. Dia pusing menghadap kiblat. Dia sujud. Ini soalan daripada Kak Ani. Ustaz, batal juga ke bagi makmum tak perasan imam sujud tilawah? Tak tahu kan. Macam tadi saya beritahu, bila tak tahu, setelah tahu kita usahalah nak turun. Bila kita turun, tengok-tengok imam angkat kepala dah daripada sujud. Imam Allahu Akbar, kita tak boleh sujud. Kita ikut dia naik balik. Solat kita tak batal. Sebab kita tak sengaja. Tak perasan tu kira tak sengaja lah. Ataupun imam sujud, kita yalah, kalau macam sakit orak apa semua, kita nak sujud tapi lambat sikit lah. Turun, tengok-tengok dia berdiri dah. Allahu Akbar, kita berdiri balik. Solat kita tak batal. Kita buat takat mana mampu lah. Kita dah berusaha untuk sujud, tiba-tiba imam berdiri, kita bangun berdiri balik. Itu kaedah dia macam tu. Jangan malah lah, sekali kalau aku turun pun tak dan. Aku sakit orak, kalau aku turun pun tak dan. Biar imam dengan orang lain dah lah sujud tilawah, aku tak mau sujud tilawah. Tu tak boleh, batal. Sebab kita dalam berjemaah, kita kena ikut imam. Kalau kita boleh sujud dengan dia, alhamdulillah. Kalau kita turun sekerat, tengok dia berdiri, kita naik berdiri balik. Kita jangan sujud. Sujud sejadah ni bersama imam. Bila imam dah berdiri, kita pergi sujud pula, tu tak betul. Yang tu tak ada lah bersama imam. Sama atau mana kan. Di dalam kitab sebut macam tu. Kita kena usaha. Melainkan dia ni jenis letih, mengantuk.
Dia buka-buka mata, tengok imam dah berdiri dah daripada sujud sejadah tu. Imam dah berdiri dah. Pakai tak ada dia. Pakai tak payah sujud lah dia. Tak apalah. Dia uzur, tertidur. Maka salat dia batal tak? Tak batal. Yang batal ni orang yang sengaja tak mau ikut imam pada sujud sejadah. Itu batal. Dan orang yang sengaja pergi sujud sejadah padahal imam tak sujud sejadah, itu pun batal. Baik, kita kembali kepada hadis ni. Cerita dia, Sayyidina Umar membaca surah An-Nahl pada hari Jumaat di atas mimbar. Sehingga sampai ke ayat yang dimaksud di atas mimbar ni dalam khutbah Jumaat dia lah. Kan Sayyidina Umar dia bukan pijak tangga tu, dia pijak lantai bawah aja. Dia pijak lantai bawah. Belakang dia, background belakang dia ialah tangga, mimbar. Baik, maka Umar turun dari mimbar dan melakukan sujud tilawah. Maksud turun daripada mimbar ni, dia pusing ke arah kiblat. Cuma bahasa ni nak bagi kita nampak, selalunya khatib atas, dia turun bawah. Sayyidina Umar memang duduk bawah dah. Memang duduk bawah dah. Cuma dia pusing badannya menghadap kiblat, dia sujud di lantai. Dia tak sujudlah atas tangga tu. Kalau sujud atas tangga, nanti punggung lebih rendah daripada kepala. Kita pernah belajar dah dulu, syarat sujud mestilah punggung lebih tinggi dari kepala. Orang ramai juga turut sujud bersama Umar. Ni tengok Sayyidina Umar sujud, ni apa sujud? Sayyidina Umar sujud pasal dia membaca. Orang ramai sujud sebab mereka mendengar bacaan. Siapa yang dengar bacaan, sujud. Melainkan sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah kita dengar, tak dengar, imam kita buat sujud sejadah, kita kena buat sujud sejadah. Ni luar sembahyang ni, khutbah. Bukan sembahyang, dalam khutbah. Luar sembahyang, kalau kita dengar orang baca, kita sujud. Kalau kita tak dengar, kita masuk masjid. Kita masuk masjid, kita tak dengar pun orang tu baca apa. Masuk masjid, tengok ramai orang pakai duk sujud sejadah. Kita pun pergi sujud juga, tak boleh. Dia nak sujud ni, dia mesti dengar atau terdengar. Dengar mana bagi tumpuan. Mustami' memberi tumpuan untuk dengar. Kalau sami' dia lalu tu dia terdengar. Terdengar dan dia tahu ayat tu ayat sajadah, dia sunat sujud. Dengan syarat menghadap kiblat, pakaian dia tutup aurat dan ada wuduk. Okey. Orang ramai turut sujud bersama Umar. Sujud ni adakah kena ikut? Dah, tak payah ikut. Sayyidina Umar sujud, siapa nak sujud, sujud. Siapa tak mau sujud, tak apa. Dan lepas sujud, duduk bagi salam. Tak perlu ikut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bagi salam, orang lain tak bagi salam lagi. Boleh? Atau orang lain sujud, lepas tu dia duduk, dia bagi salam. Kerana ini bukan sembahyang berjemaah. Sujud sejadah ni, dia bukan sembahyang jemaah dah. Sujud sejadah luar sembahyang, dia bukan sembahyang berjemaah. Jadi tidak ada imam, tidak ada makmum. Siapa baca, dia sujud. Siapa dengar, dia sujud. Kita duduk belakang, kita sujud ikut orang depan ke? Tak. Tak. Saya dulu ada kuliah setiap Jumaat, kuliah Muslimat. Setiap Jumaat, mingguan. Di kampung saya lah. Sebelum saya baca kitab, saya akan baca dulu semuka Al-Quran. Ataupun dua muka. Muslimat. Muslimin pun ada, muslimin tak ramai, muslimat yang ramai. Ni pakai ikutlah, saya baca ni pakai ikut ramai-ramai gitulah. Kan? Semuka ke dua muka, lepas tu baru kita baca kitab. Jadi oleh kerana kita duk baca, kita akan sampailah dekat tempat-tempat yang bertandakan sujud tilawah. Sampai tempat-tempat macam tu, kita buatlah sujud tilawah. Jadi ibu-ibu ni saya cuma ajak, jom kita sujud. Siapa ada semayang, siapa tak uzur, pakai memang tutup aurat dah, menghadap pun betul dah, menghadap kiblat, jom kita sujud. Saya ajak aja. Bukan bermakna bila saya ajak, mereka wajib sujud dah. Mereka tak wajib sujud. Siapa nak sujud, sujud. Dan bukan bermakna bila saya sujud, mereka hak sujud tu, mereka ikut saya. Saya sujud, mereka sujud. Saya duduk, mereka duduk. Saya bagi salam, mereka bagi salam. Tak. Dia asing-asing. Sujud sejadah ni asing-asing. Kita sujud, tak ada kaitan dengan orang belakang. Orang belakang sujud, tak ada ikutan dengan orang depan. Bukan mereka niat Ustaz Zamri sebagai imam, kami sujud sejadah. Ikut Ustaz Zamri, Ustaz takbir, kami takbir, Ustaz sujud, kami sujud, Ustaz duduk, kami duduk, Ustaz bagi salam, baru kami bagi salam. Tak bukan macam tu. Saya sujud lama, makcik-makcik tu sujud sat, lepas tu duduk, terus bagi salam, boleh tak? Boleh. Sebab dia bukan makmum kita, kita bukan imam dia. Ada orang sujud lama, ada orang sujud sekejap, ada tak sujud pun ada.
Siapa yang tak ada wuduk, tak sujud. Siapa yang tak ada semayang, tak sujud. Jadi, tak perlu niat ikut imam. Dalam semayang, lain lah. Ini kita cerita luar semayang. Luar semayang. Kalau tak mau sujud, boleh tak? Boleh sebab dia sunat. Tetapi ingat, ada mazhab yang kata wajib. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata wajib. Maka sebahagian ulama' kata kita ganti dengan zikir. Buat tadarus. Halaqah bulatan Quran, mengaji Quran tadarus, dia akan jumpa punya. Baca, geng tadarus ni dia akan jumpa. Bila jumpa, apa perlu buat? Sujudlah. Kalau tak mau sujud, boleh ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Boleh. Tapi yang tu elok diamalkan oleh orang yang tak ada wuduk. Dia pegang Quran tafsir, dia mengaji tadarus, dia pegang Quran tafsir, dia tak ada semayang. Sampai dekat tanda tu, dia nak sujud, macam mana tak ada semayang? Maka dia ada alternatif lain, berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ataupun orang yang main dengar, dia tak baca, dia main dengar. Dia haid, dia tak baca Al-Quran, dia dengar je kawan-kawan baca. Bila sampai dekat tempat sujud, dia hak haid ni, dia nak sujud macam mana? Sujud ni dia macam semayang juga. Kena takbir, kena akhiri dengan salam kan? Oleh kerana dia wuzuk, dia tak boleh nak sujud sejadah, maka ada alternatif lain, dia berzikir subhanallah, alhamdulillah. Sampai ke ayat tu, zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adapun orang yang tak wuzuk, ada yang semayang, suci pakaian, tahu arah kiblat. Bagi saya, tak patutlah. Tak sesuai sangatlah kita pergi duk zikir tang tu subhanallah alhamdulillah. Bukan lama pun tak usah duk zikir. Letak Quran atas papan rehai, tolak pergi tepi, takbir. Allahu akbar. Sujud. Lepas tu duduk, bagi salam. Kita buat macam tu, boleh masuk syurga. Dalam buku yang saya susun 40 hadis jalan ke syurga, antaranya ialah melakukan sujud tilawah. Dan bila kita buat macam tu, syaitan akan melarikan diri. I'tazala syaitanu yabki. Syaitan akan duduk bersendirian, syaitan akan menangis. Sujud tilawah gitu menyebabkan syaitan lari, bersendirian, menangis. Dan syaitan akan bercakap, alangkah celakanya aku disuruh sujud, yakni kepada Nabi Adam. Aku tak sujud, aku masuk neraka. Dan budak ni, hak sujud ni, dia akan masuk syurga. Syaitan pun tahu sujud tilawah sababun min asbabi dukhulil jannah, satu sebab daripada sebab-sebab yang boleh melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Rugi tak sujud, rugi. Orang tak sujud ni pasal tak ada semayang, okey, alasan tu boleh terima. Ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, al-baqiyatus salihat tu kan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Orang tak sujud pasal pakaian dia ni tak apa bersih, ada najis apa, tak apalah, gantilah. Orang tak sujud pasal dia main majlis tadarus tu, dia bukan untuk baca, dia main ambil berkat, dia pun wuzuk, ada haid pun semua, dia tak baca, dia duduk tu. Kawan-kawan lain sujud, dia tak sujud, tak apalah, dia ganti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang menyedihkan, rugi serugi-ruginya, ustaz hak jadi khalifah. Dia bukan ada haid pun ustaz tu. Dia ada ayat semayang, pakaiannya suci, dia tahu arah kiblat, dia baca sampai tahun tu, dia pun ambil pilihan kedua, subhanallah, alhamdulillah. Okey lagi lah, hak jahil dia baca terus lah, buat tak heran baca terus. Zikir tak, sujud pun tak, baca terus. Setan tak teriak. Tak mau bagi setan teriak kah? Bagilah setan teriak. Setan sampai meracau, setan sampai meratui, hidup beletiak seorang-seorang dia manusia masuk syurga pasal sujud tilawah, aku ni pasal tak sujud kat Nabi Adam. Iblis lah maksudnya. Iblis tu dia akan rasa menyesal sangat, dia geram sangat, dia teriak. Begitu. Ada soalan kah? Baik, saya tengok dulu. Ustaz boleh tunjuk tata cara lengkap? Tak payah, takbir. Dia mulanya dengan takbir, habis dengan salam. Syarat dia, pakaian kita tutup aurat, suci bersih, suci daripada najis, ada wuduk, tahu arah kiblat. Boleh sujud. Takbir. Takbir niat aku nak sujud tilawah. Kalau nak kata sujud sejadah pun tak apalah. Melayu ni dia kata sejadah, Arab kata tilawah. Hak betulnya tilawah. Bahasa baku, bahasa buku, bahasa rasmi ilmu, sujud tu nama tilawah. Orang kampung panggil sujud sejadah. Tak apa, biar. Kena takbir. Kalau kita tadarus sambil duduk, kita takbir sambil duduk. Duduk atas kursi, takbir sambil atas kursi. Kalau kita duduk bersila, mengaji Quran bersila, takbir sambil bersila. No?
Ni luar semayang lah. Semayang tahu lah semayang kita ikut imam. Pagi-pagi Jumaat tu duk beramal dah. Ni kita total luar semayang. Siapa yang sunat sujud? Pembaca, pendengar yang bagi perhatian, nak dengar ni, dia bagi perhatian. Tok guru dia baca, dia duduk dengar macam orang mengaji kan. Dengar apa ustazah dia baca. Dia panggil mustami'. Satu lagi sami'. Sami' ni terdengar, bukan dia lalu lintas tu dia terdengar dan dia tahu ayat tu ayat sajdah. Maka dia sunat sujud. Sama ada pembaca sujud ke, pembaca tak sujud ke, pendengar dan orang yang terdengar ni boleh dapat pahala sujud. Sujud. Okey. Rukun yang pertama, takbir. Angkat tangan ni sunat. Mulut melafazkan takbir tu. Allahu Akbar. Beserta niat. Rukun qawli, Allahu Akbar. Niat di hati, nak sujud sejadah. Nak sujud tilawah. Itu je. Allahu Akbar. Takbir, niat. Lepas tu buat apa lagi? Terus merebahkan diri kita sujud. Kalau daripada atas bangku ni, kita turun sujud. Kalau duduk bersila pun, sujud. Sujud betul-betul. 7 anggota tu sujud. Lepas sujud, duduk. Lepas duduk, bagi salam. Habis, settle. Takbir beserta niat, sujud, duduk, salam. Itulah sujud tilawah. Lepas tu sambung balik baca Quran. Sambung balik majlis tadarus, mengaji Quran tu sambung balik. Ambil balik Quran semua, buat bulat bergelak, sambung balik mengaji. Macam tu. Nak baca apa dalam sujud? Tak wajib baca. Dah jadi sujud tilawah kalau kita takbir, niat beserta takbir, sujud, duduk, salam. 5 ni je. Niat. Takbir dengan niat tu 2 in 1 lah, 2 dalam 1. Takbir beserta niat. Takbir kena berdiri ke duduk? Ikut keadaan kita. Kalau kita duduk tengah baca Quran sambil berdiri, berdiri. Kalau tengah sambil duduk, duduk. Tak apa lah. Takbir berserta niat, sujud, duduk, angkat kepala tu, bangkit duduk. Lepas tu bagi salam. Tak payah baca tahiyat, bagi salam. Ustaz, sujud nak baca apa? Tak disyaratkan. Cuma sunat lah. Dalam sujud tu kita baca. Macam pagi-pagi Jumaat kita baca. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Bagi yang hafal. Hak tak hafal boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hak tak hafal juga subhana rabbiyal a'la pun tak hafal. Sujud saja. Sujud bagi masa tamak nina, tenang diri, angkat kepala duduk, bagi salam. Lagi sambung balik pengajian Quran tadarus tu, sambung balik. Sambung balik. Sebab ni pun nak khatam mesti jumpa punya 14 tempat. Kan kita baca dulu seorang sahabat Nabi nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia tolong Nabi, dia tolong khidmat, tolong macam-macam. Nabi suka kat dia, budak ni rajin. Nabi kata kat dia, sal. Minta, apa kamu nak minta? Minta. Ada apa-apa hajat lah, minta. Dia kata nak minta satu je. Uridu murafaqataka fil jannah. Aku nak Rasulullah tolong doa supaya aku dapat menjadi pendamping Rasulullah, peneman Rasulullah dalam syurga. Bukan dia nak masuk syurga, dia nak jadi orang kanan Rasulullah masuk syurga. Orang kanan Rasulullah masuk syurga. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, boleh aku akan tolong doa kat kamu, boleh, tapi aku minta kamu alaika bikathratis sujud, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Ada 2 makna ni. Hendaklah kamu memperbanyakkan sujud, ada 2 makna. Makna pertama, kamu kena rajin-rajin tambah-tambah sembahyang sunat. Sebab sembahyang fardu sujudnya terhad. Sujudnya tak boleh duk tambah-tambah. Perbanyakkan sujud. Kata Nabi itu, maksudnya banyakkan buat sembahyang sunat. Bila buat sembahyang sunat, sujud tu jadi banyak kali. Satu. Huraian kedua, maksud perbanyakkan sujud ni ialah kamu banyak kali khatam Quran. 1 kali kamu khatam Quran, kamu ada peluang untuk sujud 14 tempat. Kalau 2 kali kamu khatam Quran, kamu akan jadi sujud kamu apa? 28 kali, 14. 3 kali kamu khatam Quran, sujud kamu dah berapa dah? Berapa? 3, 14. Berapa? 42 kali kah? Tuan-tuan bilang lah. Perbanyakkan sujud ini. Banyakkan baca Quran. Tiap-tiap kali baca, ada 14 tempat kamu sujud. 14 tempat kamu sujud. Jadi banyak kali kamu khatam, banyak kalilah kamu dapat peluang untuk sujud tilawah. Rugilah kalau baca khatam sekali pun tak sujud. Jumpa buat tak tahu, buat tak heran. Rugi. Bukannya wajib, sunat. Walaupun sunat, ada mazhab kata wajib. Okey? Satu masalah sebelum saya respon soalan. Dibincangkan oleh para fuqaha, kita masuk masjid. Kita ada ayat semayang semua, masuk masjid. Kita cadang nak semayang tetap masjid lah, dah masuk masjid kan. Kita masuk masjid, ada halaqah duk mengaji Quran, mereka baca sampai dekat ayat sajdah.
ayat yang disunatkan sujud tu. Kita pun tahu kata ayat tu ayat sujud sejadah. Mana lebih baik kita buat semayang tahiyatul masjid atau kita sujud sejadah? Dan persoalannya, kalau kita sujud sejadah, lepas sujud sejadah tu boleh tak kita semayang tahiyatul masjid pula? Ni dibincangkan oleh ulama. Faham cerita dia? Kita masuk masjid. Masuk masjid, ialah biasanya kita akan semayang tahiyatul masjid. Tiba-tiba kita dengar ada orang baca ayat-ayat tertentu yang bertanda garis sajdah. Sama ada yang baca tu sujud tak sujud tu tak penting. Yang penting kita ni bila kita dengar, kita yakin, kita tahu kita ni afdal sunat buat sujud sejadah. Kita ni sebagai pendengar ataupun terdengar. Persoalannya, aku semayang sunat tahiyatul masjid dululah, satgi aku sujud sejadah. Macam tu kah? Ataupun kita sujud sejadah dulu, buat takbir Allah Akbar, sujud, duduk bagi salam, kemudian kita bolehkah buat tahiyatul masjid lepas sujud sejadah? Dua. Ataupun macam mana? Ataupun yang ketiga, buat semayang tahiyatul masjid dah lah, sujud sejadah tak payahlah. Ataupun sujud sejadah saja, tahiyatul masjid tak payah. Maka ulama jawab macam ni. Yang terbaik dia ada dua je, dua pilihannya. Yang terbaik, oleh kerana kita terdengar ayat tu dibacakan, pembaca sujud ke tak sujud tu dia punya pasal. Kita ni sunat buat sujud sejadah. Kalau kita tahulah. Kita pun ahli Quran, kita langkah-langkah masuk masjid, kita nak takbiratul ihram lah, nak sembahyang tahiyatul masjid, dengar dia baca, kita cepat-cepat buat sujud sejadah. Itu paling baik. Lepas sujud sejadah, boleh tak kita bangun untuk sembahyang tahiyatul masjid? Jawab dia boleh. Sebab sujud sejadah tu tidak dikira duduk. Kita kalau masuk masjid dengan sengaja kita duduk, tak ada lah peluang untuk tahiyatul masjid. Yang ni bukan duduk, yang ni sujud sejadah. Memang dia ada duduk juga, tapi duduk tu bukan duduk biasa. Duduk tu duduk rukun dia, takbir, sujud sejadah, duduk bagi salam. Lepas bagi salam, bangkitlah buat tahiyatul masjid. Kalau nak sembahyang tahiyatul masjid sambil duduk pun boleh. Itu yang terbaik. Kalau kita nak pilih mana dia, aku nak pilih mana satu, nak sujud sejadah kan, nak tahiyatul masjid, maka kata ulama yang paling afdal dalam situasi ini, kalau kamu nak pilih lah, kamu pilih sujud sejadah tu. Kerana tahiyatul masjid, ijma' ulama, sepakat ulama, tahiyatul masjid tu sunat ke wajib? Sunat kan? Sepakat semua mazhab, sembahyang tahiyatul masjid tu sunat. Tak ada ulama yang kata wajib. Sunat tahiyatul masjid. Adapun sujud sejadah tu, bila kita dengar orang baca tu, kita sujud sejadah. Di sini ada khilaf. Mazhab kita kata sunat, mazhab Hanafi kata wajib, mazhab Maliki kata sunat, mazhab Hanbali kata, tiga mazhab jumhur kata sunat. Tapi oleh kerana ada juga pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan sujud tilawah wajibatun, sujud tilawah itu wajib bagi pembaca dan bagi orang yang dengar, maka dia pahala dia lebih. Kalau kita malas nak sembahyang tahiyatul masjid pun tak apa, sekurang-kurangnya kita buat sujud sejadah, lepas tu kita duduk toyah. Kita tak mau sembahyang tahiyatul masjid pun tak apa. Tapi yang terbaik, sujud sejadah dulu, lepas tu baru sembahyang tahiyatul masjid. Kalau dia sembahyang tahiyatul masjid dulu, lepas tu baru nak sujud tilawah, tak boleh dah. Pasal bukan masa dia. Masa dia time dengar tu terus sujud. Faham tak? Okey, saya tengok soalan. Minta maaf nak cerita bagi habis dulu, baru kita boleh tengok soalan. Tata cara sujud, saya cerita dah tadi. Sujud sekali ke dua kali? Sekali je. Tahiyat baca tak payah baca. Cara duduk macam mana pun tak apa. Yang terbaik duduk tawaruk lah, duduk macam tahiyat akhir. Lepas sujud, macam gaya duduk tahiyat akhir, kemudian bagi salam. Nak duduk atas kaki pun boleh, nak duduk bersila pun boleh. Duduk lah, yang penting duduk. Takbir tidak disyarat berdiri. Sujud kenalah. Duduk kena bagi salam. Okey, macam tu. Lepas tu sambung balik lah baca. Ustaz, kalau tak hafal bacaan sujud tilawah, boleh baca zikir lain? Boleh. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hak tu pun tak hafal, diam saja. Janji sujud. Sebab poin dia ialah sujud. Bacaan tu lain cerita. Lain. Dia penambah perisa je. Bacaan tu penambah perisa. Memberi salam paling muka tak Ustaz? Sunat. Beralih kanan, beralih kiri tu macam biasa. Sunat beralih kanan, sunat beralih kiri. Okay. Adakah semua garis dan tanda dalam Al-Quran sunat sujud? Sebab biasa dengar kata bukan semua garis dalam Quran tu kena sujud. Mohon pencerahan. Dia ada 14 tempat. 14 tempat. Kemudian yang tak boleh sujud ni surah Sad. Surah Sad tak boleh sujud dalam sembahyang. Dia semua garis itu kita sunat buat sujud, betul. Luar sembahyang tak kisah. Jumpa garis ada tanda macam kubah tu,
Kita hentikan Quran kita tu berhenti sat. Kalau kita ngaji dengan ustaz, ustazah apa abang, ustaz, saya nak cadang, kita berhenti sat, kita buat sujud boleh tak? Ustaz pun bagi insya-Allah. Tak buang masa sat je, tak lama mana. Semua yang bertanda tu sunat kita sujud luar semayang. Adapun dalam semayang ada yang tak boleh sujud lah. Dalam semayang ni. Jadi kalau Ustaz Anas tanya tu luar semayang, semua yang bergaris tu boleh sujud? Boleh, sunat. Biasa dengar kata bukan semua tu dalam semayang. Kalau semayang kita baca satu Quran ni, imam tu dia satu malam satu juzuk. Imam hafal Quran, tarawih, al-hafiz, satu malam satu juzuk, dia akan jumpa. Afdalnya dia bagi tahu dululah, dia taklimat supaya orang dengar, orang faham. Sebab dalam berjemaah ni bila imam buat, orang kena buat. Bila imam tak buat, orang tak boleh buat. Jadi dia bagi tahu rakaat berapa nak sujud. Okey? Kalau dalam semayang ada satu tempat walaupun bergaris tidak boleh buat sujud tilawah dalam semayang. Tak boleh. Sebab yang ni bukan sujud tilawah, yang ni dipanggil sujud syukur. Iaitu muka surat 454. Muka surat 454 surah Sad. Kalau baca luar semayang, kita buatlah sujud tu. Kalau dalam semayang tak boleh. Semayang dalam mazhab Syafi'i tak boleh yang ni. Muka surat 454 surah Sad ayat berapa? Surah Sad ayat 24. Ni. Tuan-tuan tak nampak ke? Tuan-tuan rojok sendiri. Yang ni tidak boleh sujud tilawah dalam semayang. Kalau dia lalu surah Sad, muka surat pertama surah Sad okey lagi. Masuk muka surat 2 surah Sad, dia ada tempat sujud, tapi tak boleh sujud dalam semayang. Tak boleh. Sebab dia punya status dia bukan sujud tilawah tu, hak tu sujud syukur. Apa cerita dia, kalau kita faham cerita Nabi Daud, macam mana Nabi Daud sujud apa semua, ada yang dipanggil sujud taubat, ada yang dikata sujud tu sujud syukur. Sujud syukur Allah menerima taubat Nabi Daud alaihissalam. Sujud syukur hanya boleh buat luar semayang. Saya sebut tadi, sujud sahwi dalam semayang, sujud syukur luar. Sujud tilawah dalam boleh, luar boleh. Oleh kerana yang ni status dia sujud syukur, maka tidak boleh buat dalam semayang. Katakan imam kita, dia pun tak mengaji, dia tok Quran depan. Surah Sad, hak muka pertama tu dia baca habis, dia rokok. Muka kedua dia baca sekerat, sampai ayat 24 ada garis, dia pergi sujud. Kita pun reti juga Quran, kita fikir balik, ni surah Sad ni. Muka surat kedua ni, surah Sad muka surat kedua, ayat 24 ni. Imam sujud. Kita kena niat mufaraqah. Kita jangan turun sujud dengan dia, pasal dilarang sujud tilawah pada ayat 24 surah Sad. Pasal yang tu sujud syukur Nabi Daud. Nabi Daud bersyukur, dia sujud. Nabi Daud bertaubat. Adalah cerita dia. Saya bercadang tadi, saya study juga nak cerita Nabi Daud ni apa kena mengena, apa cerita dia yang dia sujud ni kan. Tapi mungkin masa tak mencukupi. Saya lipat siap-siap Ustaz Anas, sebelum Ustaz Anas tanya lagi saya lipat dah surah Sad ayat 24. Saya dah bersedia dah untuk cerita kisah Nabi Daud alaihissalam. Kisah ni ada dua versi. Satu versi merapu Israiliyat, ada satu lagi Quran cerita. Kita baca Quran, kita baca terjemahan dia satu harfan biharfin, sepatah harfiah, kita terjemah sikit, kita akan faham cerita ni. Tak perlu kita merujuk kepada hikayat-hikayat Israiliyat. Kita baca Quran, kita cerita satu ayat, satu sepatah, kita akan dapat faham cerita Nabi Daud alaihissalam dan juga dua malaikat yang datang kepada dia. Itu ada dalam surah Sad. Kebanyakan kitab tafsir ni kadang-kadang dia masuk cerita yang bukan-bukan. Kata Nabi Daud teringat bini orang lah, apalah nak kahwin dengan bini orang lah. Lepas tu Nabi Daud rasa menyesal niat jahat dia pun bertaubat, dia sujud sampai puluhan tahun duk sujud je. Hak tu merapu. Hak tu Israiliyat. Tu tak betul itu. Kita ada cerita khas yang mana Quran cerita dah wadih. Cerita Quran tu dah jelas dah. Kenapa nak ditokok tambah lagi? Mungkin pagi esok lah ada masa saya cerita. Tapi di sudut hukum surah Sad ayat 24, baca saja dalam semayang, terus baca. Jangan sujud sejadah rokok. Mana jangan sujud sejadah ni rokok. Kalau luar semayang tak apalah, kita sujud atas nama sujud syukur. Allahu akbar. Ini mukadimah baru ni. Saya baca baru satu muka surat. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, sujud tilawah ni sunat bagi jumhur.
Kecuali mazhab Hanafi kata wajib. Kita kata sunat pasal apa? Pasal Sayyidina Umar dia sujud. Khutbah Jumaat pertama dia sujud. Orang ramai juga turut sujud bersama Sayyidina Umar. Kemudian pada hari Jumaat berikutnya, next Jumaat minggu depan, dia khutbah, dia petik lagi ayat tu. Kemudian pada hari Jumaat berikutnya, Umar radhiyallahu anhu membaca lagi ayat itu di atas mimbar. Dalam khutbah, maksud di atas mimbar tu dia dalam khutbah. Sayyidina Umar dia bukan naik atas, dia bukan pijak mana-mana tangga, dia pijak lantai paling bawah. Kena faham. Sehingga apabila ni Jumaat kedua, sehingga apabila sampai ke ayat yang disunatkan sujud tilawah, Umar radhiyallahu anhu berkata, apa kata Sayyidina Umar? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama namurru bis sujud, sesungguhnya kita akan melalui ayat sujud tilawah. Faman sajada faqad asaba, sesiapa yang sujud tilawah maka perbuatannya itu tepat. Wa man lam yasjud fala ithma alaih, dan sesiapa yang tidak sujud tilawah maka tiadalah dosa, tiadalah dia berdosa. Siapa nak sujudlah? Sayyidina Umar kata, aku nak baca ayat ni, minggu ni aku tak mau sujud sejadah. Khutbah aku minggu ni aku tak mau sujud sejadah. Siapa sujud? Dia betul ashabas sunnah, dia menepati sunnah. Siapa tak mau sujud, fala ithma alaih, dia tidaklah berdosa. Itu menunjukkan itu sunat. Sayyidina Umar buat macam mana? Walam yasjud Umar, dan Umar radhiyallahu anhu memilih untuk tidak sujud. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini satu dalil. Dalil kedua, saya tengok dalam kitab Syekh Taha Al-Hammadi tadi, kitab dia Fathul Wahhabul Malik, syarah kepada Umdatus Salik. Dia bawa dalil yang satu lagi, iaitu seorang sahabat Nabi SAW baca Quran depan Nabi. Baca surah An-Najm, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kan? Fasjudu, di hujung surah An-Najm, surah bintang, fasjudu lillah wa'budu, sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Ada tanda garis, ada simbol sajdah. Sahabat ni dia baca depan Nabi, dia tasmi' lah, dia hafal, dia minta Nabi tolong dengar bacaan dia. Depan Nabi dia baca surah An-Najm sampai habis, daripada ayat pertama ayat akhir. Ayat akhir tu ada tempat sujud. Sahabat ni tak sujud pun. Dan sahabat ni kata, walam yasjud minna ahadun, walam yasjud minna ahadun. Tak ada seorang pun di kalangan kami sujud. Aku tak sujud, Nabi tak sujud, sahabat-sahabat ada keliling tu pun tak ada seorang pun sujud. Menunjukkan apa? Menunjukkan kata sujud ini tidaklah wajib tapi sunat. Walaupun macam tu pahalanya sangat besar. Syaitan boleh teriak, lari menyendiri teriak, membebel syaitan. Dan ada mazhab kata wajib. Bila kita kata sunat, mereka kata wajib. Mana sunat ni sunat yang muakkadah. Peluang rezeki kita baca Quran bukan senang nak jumpa tu. Baca selai. Jumpa tu Allah, bukan senang nak jumpa. Jumpa tu rezeki lah. Peluang kita untuk buat sujud. Ada wuduk semua, buatlah sujud. Jangan duk baca pederah gitu je. Baca sujudlah. Okey. Okey, saya tengok soalan sikit lagi. Adakah boleh kita buat sujud banyak kali? Tak boleh, dia sekali lah. Nanti jumpa pula sujud lagi sekali. Takbir, sujud, duduk, bagi salam. Sujud sejadah ni hanya sekali. Tak boleh buat banyak kali. Kalau dalam sembahyang buat banyak kali, batal. Luar sembahyang kalau buat banyak kali, tak bertepatan dengan sunnah. Ustaz boleh. Ustaz kalau boleh ayat saya tekan buat Ustaz. Ustaz kalau boleh ayat yang sama boleh sujudkan. Kalau ulang sujud lagi boleh kah? Macam mana ni? Kalau baca ayat yang sama boleh sujudkan. Kalau ulang sujud lagi boleh. Berapa kali pun boleh. Wa in takarrara, sekalipun ayat tu berulang-ulang boleh sujud. Luar semayang lah. Kalau dalam semayang nak sujud hanya khusus pagi Jumaat, semayang subuh, surah pun surah khusus, suratus sajdah, jangan tukar surah lain. Itu dalam semayang. Kalau luar semayang, contoh kita baca Iqra. Kita baca Iqra, wasjud waqtarib. Tak tahu ada garis tu, ada penanda dia. Kita buat sujud. Lepas tu kita baca lagi, boleh lagi sujud. Berapa kali pun boleh. Cuma yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut tu hak sujud yang pertama. Sujud yang kedua, ketiga ni kurang dituntut lah.
memadai kita sujud yang pertama saja pun tak apa dah. Macam tu. Nak sujud banyak kali boleh, luar semayang. Dalam semayang tak boleh lah. Okey, kalau makmum masbuk datang tengok jemaah tengah sujud, dia pun angkat takbir, terus turun sujud bersama imam. Lepas tu apa ni? Tak nampak. Mana komen dah? Oh, ni ada sini. Kalau makmum masbuk datang tengok jemaah tengah sujud, dia pun takbir, terus turun sujud bersama imam. Lepas tu imam naik dari sujud sajadah. Okey, kalau dia sempat sujud dengan imam tak apa. Kalau dia turun, imam angkat kepala nak berdiri dah, dia kena berdiri balik. Dia kena berdiri balik. Panduan kita, dia turun sujud, turun lutut, turun tangan, dia dengar imam kata Allah, makna imam dah angkat kepala tu. Bila imam kata Allahu Akbar, imam kembali berdiri, maka dia dilarang sujud, dia kena bangun berdiri. Okey, macam tu. Nak selamat, imam duduk tengah sujud sejadah, dia jangan takbiratul ihram lagi. Nanti imam bangkit berdiri baru dia takbiratul ihram. Tu jalan selamat. Tapi boleh je dia takbiratul ihram. Kalau imam berdiri, dia tunggu je dalam diri. Kalau imam tak berdiri lagi, dia usaha turun. Kalau sempat sujud sama imam, alhamdulillah. Kalau dia turun, imam angkat kepala bangkit berdiri, dia bangkit berdiri balik. Begitu cara dia. Kerana kita sujud sejadah ni dalam semayang mengikut imam. Mengikut imam bersama-sama imam. Okey. Afdal sujud sejadah dahulu baru tahiyatul masjid, sebab meraihkan mazhab yang mengatakan sujud sahwi, bukan sujud sahwi, sujud tilawah itu wajib. Mazhab Hanafi wajib. Ya, kita masuk masjid, kalau ada orang duk baca Quran ke apakah, ni orang, tapi kita dengar kita dengar atau kita terdengar. Kalau takat nampak tak jadi. Kita masuk masjid, kita nampak kumpulan Quran ni pakat letak rehai tepi dan mereka sujud. Itu ru'yah, nampak. Kita nampak mereka buat sujud sejadah, kita pun nak pergi sujud sejadah, tak boleh. Syarat nak sujud sejadah ni, pembaca, pendengar yang memberi perhatian atau pendengar yang terdengar. Macam dia lintas gitu. Dia bukan nak dengar pun. Jadi guru tu pembaca. Anak-anak murid yang join kelas tu, mereka memang bagi tumpuan dengar. Kita hak langkah masuk ni, kita terdengar dia baca, kita buat sujud. Sujud ni tak perlu berjemaah, tak perlu kita ikut ustaz tu, tak perlu, kita buat asing. Kita duduk bagi salam dulu, tak apa. Siapa nak bagi salam lambat pun tak apa. Tak ada siapa jadi imam, tak ada siapa jadi makmum. Sebab ini bukan sembahyang jemaah. Baik. Dalam masalah tadi, kalau kita masuk masjid, kita buat sujud sejadah. Lepas tu kita boleh tak nak buat tahiyatul masjid? Boleh. Boleh bangun buat tahiyatul masjid. InsyaAllah esok sambung jika ada masalah. Alhamdulillah. Ya, insyaAllah. Esok ni saya duk ingat. Berkenaan Israiliyat, adakah boleh berpegang? Israiliyat ni kalau tak menghina Nabi, boleh. Tidak menjatuhkan maruah Nabi, boleh. Israiliyat ni kalau tidak bertentangan dengan akidah kita, boleh. Kalau dia satu penghinaan kepada Nabi dan dia berbeza dengan akidah kita. Contohnya, Nabi-Nabi ni tidak ada yang buta. Maka mai cerita Israiliyat Nabi Yaqub alaihi. Kita mengaji sifat 20, ada bab an-nubuwah kenabian, ada sifat Nabi Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dan ada as-salamatu minal amradil munaffirah. Selamat daripada penyakit yang menjijikkan. Kita mengaji macam tu. Akidah kita, tauhid kita. Nabi ni, pendirian kita boleh sakit. Demam, sakit gusi, pening kepala, boleh. Sakit yang orang ramai sakit, sakit jantung, kencing manis pun boleh, tak ada masalah. Tapi sakit Nabi tidak sampai ke tahap menjatuhkan maruah Nabi. Itu kita punya prinsip dalam akidah. Maka mai hikayat cerita Nabi-Nabi ni, berulat sampai orang lari apa semua, ni tak betul. Yang ni yurad. Kisah macam ni turad, mesti ditolak. Mesti kita bangkang. Mesti kita tak boleh terima. Bercanggah dengan akidah kita. Kalau tak bercanggah, tak apa. Nabi pernah ditanya tentang kisah-kisah Israiliyat. Nabi kata, hadith an Bani Israel wala haraj. Ceritalah tentang kisah Bani Israel. La haraj, no problem. Ceritalah, Nabi kata, tak apa Bahasa kita tak apa la haraj, la ba'sa. Tapi ulama letak satu
satu disiplin. Nabi sampai berulat-ulat, apa semua orang lari. Hei, geli geleman, dengar menggeli dah. Berbeza dengan, bercanggah dengan akidah. Ini kena tolak. Nabi-Nabi tidak ada buta. Nabi Yaqub, dikisahkan Nabi Yaqub menangis kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub menangis sampai buta. Kita garis tang tu. Ni merapu dah ni. Akidah aku, tidak ada Nabi yang buta, tidak ada Nabi yang pekak. Ni kata Nabi Yaqub buta ni apa ni? Kita kena kaji balik, baca balik, buat penilaian. Tafsiran-tafsiran ni. Rupa-rupanya Quran kata ibyaddat ainah. Dua mata Nabi Yaqub ada keputihan. Selaput je pun. Tak nampak rabun. Rabun tak apa. Rabun saya apa rabun? Tak jatuh maruah. Tak jatuh martabat rabun. Pakai kacamata. Nabi Yaqub ada putih di mata, ada selaput. Bila buat pembedahan, hilang. Tapi tak perlu bedah. Mukjizat, bila bawa balik baju Nabi Yusuf, dia bau peluh anaknya yang dirundui. Dia boleh bau daripada jauh. Kekuatan hidung Nabi Yaqub, dia bau dah. Orang bawa balik baju Nabi Yusuf tu dalam perjalanan, dia bau dah. Inni la ajidu riha Yusuf. Aku keciuman bau badan Nabi Yusuf, anakku. Anakku tak mati, anakku duk ada ni. Orang bawa balik baju, tak kat muka dia, dia peluk, dia cium, hilang selaput tu, celek balik. Irtadda basira. Celek balik mata dia, cerah balik. Hak dulu bukan buta, dulu tak nampak, selaput. Macam tu. Kena handle elok-elok kisah Israeliat ni. Ada yang bercanggah dengan akidah, jangan main terima je. Kalau tak canggah dengan akidah, tak ada masalah. Sebagai pelengkap kefahaman ayat, bercanggah tak boleh. Baik. Nabi Daud, esok kita akan ceritalah. Dikatakan kononnya Nabi Daud ni ada rancangan jahat, hantar seorang jeneral pergi perang, dan dia berdoa, ya Allah, harap-harap jeneral aku ni mati terbunuh syahid, bini dia aku nak kebah. Apa macam ni? Tak mati juga jeneral tu balik. Nabi Daud pun ada perang lain, hantar dia tu lagi. Asyik dia tu je kena kirim pi. Nabi Daud tak pi. Nabi Daud dengan niat mudah-mudahan dia mati, janda dia, bini dia jadi janda, habis iddah, aku masuk Minang. Aku nak kat bini dia. Sebab bini dia comel. Apa ni? Cerita apa macam ni? Yang ni kita kena tengok elok-elok. Dan ulama-ulama kita, mereka menulis semula tafsir-tafsir yang macam ni. Guru-guru kita ada tulis. Itu pentingnya tahqiq. Tengok balik nota kaki. Apa ulasan ulama. Ulama dulu ada yang dia kumpulkan. Cerita betul tak betul dia kumpul. Macam Imam Tabari. Imam Tabari, tafsir Tabari dia kumpul. Dia gui habis. Cerita betul ada, cerita tak betul ada. Setiap ayat tu macam-macam cerita dia masuk. Di mukadimah dia beritahu dah. Kitab aku ni bukan sebarangan orang boleh baca. Orang yang ahlinya boleh baca. Dia memberi peluang untuk orang buat kajian kepada tafsir. Dia tak salah Imam Tabari. Di mukadimah dia tulis dah. Kalau calon-calon orang pergi baca, memang teruk lah. Dia bagi peluang untuk orang buat research, orang buat kajian. Dia kata ada cerita betul, ada cerita tak betul. Bukan salah aku hanya menghimpunkan cerita. Hampa tapih ambil lah. Zaman dia orang yang baca tu semua berkeahlian. Kalau tak ada ahli, tak erti bahasa Arab, baca-baca, telan bulat-bulat. Itu masalahnya. Esok lah, ini sebagai iklan, esok kita cerita. Taubat Nabi Daud, Allah terima taubat Nabi Daud. Nabi Daud bersyukur, Nabi Daud buat sujud. Sujud tu diabadikan dalam Quran sebagai sujud syukur. Surah Sad ayat 24. Tetapi, saya nak habaq siap-siap sebelum esok. Tetapi Nabi Daud tidak ada kena-mengena dengan gila bini orang, terpegun dengan keayuan, kecantikan bini orang, sampai ada kisah makdzubah, kisah yang memang bohong. Nabi Daud pergi rumah kawan tu, jeneral tu dihantar pergi perang. Jeneral tu pergi perang. Nabi Daud pergi rumah kawan tu, bini kawan tu mandi ariatan telanjang. Nabi Daud duk sekodeng tengok pula. Subhanallah. Walau ada dalam kitab, tak boleh terima. Jangan kata ada dalam kitab ni, ada dalam tafsir ni. Tafsir lain, tafsir bukan Quran. Quran kitab suci. Tafsir huraian yang kadang-kadang ditokok tambah. Diambil daripada buku-buku Yahudi. Tuan-tuan boleh terima ke cerita macam tu? Saya tak terima. Walaupun kadang-kadang ada dalam mana-mana kitab tafsir, orang kata apa ustaz ni ada dalam kitab. Ada dalam kitab lah. Kitab yang betulnya Quran. Hak ni menghurai Quran, huraian yang tergelincir, yang memburuk-burukkan Nabi. Kita tak boleh terima. Kalau tuan-tuan ada kemampuan bahasa Arab, boleh masuk library, ambil kitab-kitab tafsir, boleh baca lah. Ada macam-macam. Tapi guru-guru kita, alhamdulillah, saya baru meninggal baru ni,
Guru saya Dr. Muhyiddin Dip Masto, dia memang dia tak mengajar. Kuliah maghrib, kuliah insya masjid dia tak mengajar sangat. Dia banyak duduk, dia ada kedai buku macam saya juga. Dia muhaqqiq, dia banyak membaca balik buku-buku lama dan dia buat komentar, ulasan, tahqiq. Dia mengajar di tempat kami, Ma'had Fatah di Syria, dan dia banyak duduk dalam kedai buku dia menulis semula. Satu kehilangan lah bagi dunia Dr. Muhyiddin Masto rahimahullah, guru tafsir kami. Dia banyak bagi pendedahan lah benda-benda macam ni. Tak apalah. Esok lah insya-Allah. Jangan ke mana-mana, iklan. Esok kita akan hurai ayat 24 surah Saf. Di sudut fiqh tak boleh buat sujud sejadah dalam semayang. Ayat 24 tu. Luar semayang boleh. Apa status ayat tu? Sujud syukur atau nama sujud taubat Nabi Daud. Sujud taubat Nabi Daud bukan sujud tilawah. Tak boleh sujud dalam semayang. Dia taubat pasal apa? Dia taubat pasal apa? Bukan pasal tergila kat bini orang. Bukan pasal nak pergi bunuh jeneral tu, duk hantar pergi perang sana, perang sini. Banyak kali hantar. Tak mati-mati kawan tu. Dia teringin kat bini kawan tu. Apalah Nabi apa macam ni? Nabi apa macam ni? Kemudian dia bertaubat. Bukan kerana tu dia taubat. Dia taubat kerana lain. Dia taubat kerana benda lain. Esok kita akan huraikan ayat tersebut lah. InsyaAllah. Petang ni tak ada dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.